Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okey, thank you. Okey, saya dah project saya punya screen. Hopefully boleh nampak. So kita recap sikit berkaitan dengan apa yang kita buat last week. Okey, sebahagian daripadanya ada di sinilah. Okey, kita ada nota yang sebelum ni tapi saya tak tunjukkan. Okey, berkaitan dengan bila kita membaca input. Okey, pertama sekali bila kita nak simpan data dalam kita punya variable, okey, kita nak assign lah. Okey, ataupun kita tulis kat sini putting data into variable. Okey, saya ingat pula. Into variable. Ada dua cara. Okey, pertama dengan assignment statement. Okey, assignment statement tu maksudnya kita gunakan tanda ataupun saya kat sini single quote saja, tanda sama dengan. Okey, kita panggil sama dengan lah, tapi sebenarnya dia adalah assignment statement. Okey, contohnya kita buat int x sama dengan 1. Okey, ini adalah assignment statement lah. Okey, tapi bila kita campurkan dengan int, dia akan jadi declaration, ataupun sebenarnya bila ada declaration dan assignment, dia akan jadi declaration and initialization. Okey, kalau tak ingat pun kalau tak ingat tak apa, kau bolehnya ingatlah kan. Okey, tapi yang paling penting adalah awak tahu bahawa bila kita gunakan assignment operator ataupun tanda sama dengan di sini, maksudnya kita beri nilai 1 pada x. Okey, itu adalah satu. Kemudian satu lagi adalah kita menggunakan dalam nota iaitu input statement ataupun read statement. Okey, caranya paling mudah dan paling banyak kita guna adalah kita gunakan cin. Okey, so cin kita boleh gunakan untuk int, untuk double, okey, kemudian untuk char pun boleh. Kemudian kalau kita pergi pada nota kita ni, okey, bila ada character, selain daripada guna cin, kita boleh juga guna get. Okey, get. Sekejap je saya tengok. Cin get. Okey, kat sini. Okey. So ni untuk character. So saya tulis penuh lah cin get. Ni untuk character. Okey. Kemudian kita boleh juga membaca string. Okey, seperti yang saya tunjukkan di sini. Contohnya kita gunakan string object. Okey, sebagai string object, contohnya dekat sini kita kena tambah library ataupun header file string, and then kita gunakan kita kata variable lah, okey, ataupun object string kat sini. Maksudnya sekarang ni kita punya pemboleh ubah name ni adalah string, bukan double, bukan char, bukan int. Okey, kemudian kita boleh terus gunakan cin name. Maksudnya kat sini kita boleh gunakan cin. Kemudian macam saya cakap, bila kita gunakan cin, kita hanya boleh baca perkataan yang pertama sahaja. Okey, jadi bila kita nak baca perkataan yang lebih
Daripada 1 kita kena gunakan apa yang dipanggil sebagai get line. Okay. Kemudian ni just recap untuk macam mana kita nak baca data dan nak simpan data lah. Okay, bila kita dah simpan data dengan mana-mana cara, jadinya kita boleh manipulate dia. Okay, bila dah simpan, okay, kita boleh manipulate dia. Maksudnya kita boleh buat operasi penambahan contohnya kan. Kita boleh see out dan kita boleh buat pelbagai benda lagi lah. Okay, maksudnya bila kita dah ambil dia, kita dah simpan dia, data yang tersebut dia adalah seperti data-data yang lain lah. Kita boleh manipulasi dia. Okay, tak kisah daripada mana kita dapat dia. Okay, kemudian kita ada increment, decrement operator. Okay, contohnya macam ni, kalau kita ada contohnya, okay, counter plus plus, iaitu counter equals to counter plus 1. Okay, counter plus, counter minus minus, okay, maksudnya dia adalah tolak 1. Okay, kemudian kita ada plus plus counter, okay, sama juga, dan minus minus counter. Okay, cuma macam saya cakap dalam nota ni, okay, post increment ataupun post decrement, ni bukan, sepatutnya ni kena jadi, betul. Post increment ataupun pre-increment, okay, adalah sama. Okay, cuma perbezaannya bila kita assign dia pada satu pemboleh ubah yang lain. Okay, contohnya kalau kita pergi pada bawah ni, okay, kalau kita buat macam ni, y equals to plus plus x dengan y equals to x plus plus, dia akan bagi output yang berlainan untuk y. Untuk x dia sama, x akan jadi nilai yang ditokok menjadi 6, tapi y-nya berlainan. Okay, maksudnya kalau kita letak di depan, y akan dapat nilai x yang baru. Kalau kita letak plus plus di belakang, y akan dapat nilai x yang lama. Okay, sama juga kalau kita gunakan post decrement, pre-decrement ataupun post decrement. Okay, so ni awak kena read quietly lah, okay, untuk cuba faham perbezaannya. Okay, tapi yang bagusnya bila kita belajar C++ ni, apa saja kita ada kemusykilan, kita boleh check lah. Caranya adalah kita boleh run kod kita kan. So kita tengok output dia macam mana. Okay, then kita boleh faham lah. Okay, so hopefully awak dah buat task di sini. Okay, so itu untuk last week. Sebelum kita pergi pada topik minggu ni, ada apa-apa soalan ke? Boleh tanya sekarang. Tak ada. Doktor. Yep. Kan kalau kita guna string tu kan, so nanti yang kat atas tu memang kena include string juga, kena tulis tu. Oh ya, betul. Okay, mungkin memang kat atas tu wajib lah kita kena letak string, kita kena letak header file lah, dipanggil header file ataupun library, ataupun library string. Okay, itu memang wajib. Walaupun macam saya cakap last week di sini kan, okay, walaupun kalau setengah IDE, kalau awak tak letak string pun, saya rasa code block awak tak letak pun tak apa.
Okay, tapi in general secara umumnya awak kena letak. Okay, sama ada IO stream dengan string ni, saya rasa kalau awak tukar yang mana-mana dulu pun tak kisah, saya rasa lah. Okay, yang penting dia berada di atas sebelum digunakan. Ya, betul. Okay, ada soalan ke yang lain? Ada. Okay. Okay, kita boleh pergi pada nota 5. Okay, sebab sebenarnya saya rasa benda ni agak natural lah. Pelajar akan tanya kan macam mana kita nak kita nak hasilkan certain output dengan certain format kan. Okay, kita akan cover hari ni lah. Ni hanya yang bahagian di sini hanya ulang kaji je sikit. So saya letak dalam nota. Okay, anyway mungkin saya boleh tengok sikit. Okay, di sini nombor 5. Okay, ada suatu term yang dipanggil sebagai white space character. Okay, iaitu space, tab dengan enter ataupun kita panggil return. Okay, kalau awak baca buku dia selalu gunakan perkataan return, so jangan keliru lah, return tu adalah sebenarnya enter. Okay, contohnya bila awak type character sebagai contoh, kan macam saya tunjukkan last week, sama ada kita tekan space boleh, kita tekan tab boleh, ataupun kita tekan return, mana-mana pun boleh kan. Okay, maksud saya kalau contohnya kita dalam kod kita buat cin mouse, apa lagi ataupun sekejap, mungkin width, length. Jadinya kita tahu kod ni dia akan minta kita masukkan dua nilai. Okay, contohnya mungkin width ni adalah jenis double, sama juga macam length. Kemudian dia akan prompt, dia akan minta kita masukkan nilai. Jadi bila kita masukkan, kita boleh tekan kita boleh tekan tab, boleh tekan enter ataupun return, ataupun kita boleh tekan kita punya space bar kan, mana-mana lah. Okay, itu maksudnya white space character. Okay, dan kita pergi pada topik minggu ni, iaitu mathematic library function ataupun predefined function. Okay, sebelum ni kita dah tengok berbagai maths operator. Okay, contohnya tambah, tolak, darab, bahagi dan modulo ataupun mod. Okay, itu adalah fungsi yang kita kata operator yang paling asas lah untuk kita punya code. Okay, tapi kita ada lebih lagi sebenarnya kan, especially sebab kita ni pelajar, kita ni berada di jabatan sains matematik. Okay, kita akan perlukan mathematic function ataupun operator yang lebih lagi, dan memang sebenarnya C++ ada benda tu. Okay, apa yang dipanggil sebagai predefined function ni lah, ataupun mathematic library function. Okay, sebabnya C++ ni bukan C++ ni ada banyak library kan, macam kita ada header file untuk ataupun library untuk string, untuk IOStream, kita ada untuk matematik, kita ada pelbagai lagi lah, nanti awak akan jumpa. Dan C++ juga digunakan untuk banyak benda lah. Okay, kalau perasan sebenarnya C++ ataupun C, bahasa yang asalnya digunakan untuk banyak digunakan untuk software. Okay, yang ada sekarang ni kebanyakan tulis dalam C. Okay, jadinya ada pelbagai library lah, dan C Math ni adalah ataupun math untuk library untuk fungsi matematik ni memang ada dalam C++. So cara nak gunanya okay, adalah pertama sekali kita kena tahulah nama kepada function tersebut. Okay, kita akan tengok kejap lagi, senang je. Kemudian apa fungsinya, okay, what the function does. Okay, kemudian apa data yang dia perlukan. Okay, data
required data. Kemudian jenis data yang akan dihasilkan, dan kemudian macam mana nak include mathematic library ataupun mathematic header file. So yang poin yang terakhir ni senang je. Okay, caranya adalah kita kena tambah dekat kita punya header file tu hash include cmath kat sini. Okay, so kalau kita buka kita punya code, sekejap ya, saya bagi contoh. Math, code math 1. Okay, so caranya adalah kita letak cmath. Itu sahaja. Tak perlu letak benda lain lah. Okay, pada baris nombor 2 ni lah. Okay, so nombor 1 kita ada IOStream, kemudian kita ada cmath. Okay, kemudian ada banyak jenis mathematic function yang kita selalu guna juga sebenarnya, iaitu abs, abs, pow, square root, sqrt, sin, cos, tan, log, log10, exponential lah. Okay, so ni adalah, maksudnya kat sini function name ni adalah apa yang awak kena tulis dalam awak punya code blocks, ataupun kalau guna Xcode lah, ataupun dev C++. Okay, so ABS dalam kurungan A maksudnya awak nak cari nilai mutlak ataupun absolute value of A. A ni adalah suatu, boleh jadi integer, boleh jadi double ataupun apa-apa lah. Kemudian data ataupun nilai yang dihasilkan adalah sama dengan apa yang awak masukkan. Maksudnya kat sini kalau A adalah integer, jadinya abs A adalah integer. Kalau A adalah double, maka abs A adalah double. Okay. Kemudian pow AB adalah A kuasa B. Okay. So kalau A kuasa 2, dia akan jadi pow A, 2. Okay. Dan outputnya adalah sama dengan apa yang kita masukkan pada A tersebut. Okay. Contohnya kalau kita buat A ni adalah sebenarnya A dan B lah kan. Kalau kita buat A adalah 2 dan B adalah 2, so jadi 4, so dia adalah integer lah. Okay, tapi kalau A adalah 2, B adalah setengah, so dia square root 2, dia akan jadi double. Okay. Kemudian square root sqrt, square root kepada A adalah sqrt A. Kemudian sin A, cos A, tan A sama juga. Okay. Kemudian A adalah dalam radian. Okay, bukan dalam, kalau kita biasa kat sekolah ke, jadi kita akan gunakan angle tu dalam sudut degree. Okay, tapi untuk pengiraan secara automatik dia akan gunakan radian. Okay, dan nilai yang dia akan diberi mestilah, kalau mestilah maksudnya memang akan jenisnya adalah double. Kemudian log. Okay, log macam kita belajar dulu, log adalah log 10. Okay, tapi sebenarnya log adalah ln. Okay, bila awak nak cari ln, awak kena gunakan log, iaitu natural logarithm. Kemudian kalau awak nak cari log 10, awak kena tambah 10 dekat belakang log. Kemudian exponential, okay, exp dalam kurungan A. Maksudnya dia punya eksponen dia ada dalam kurungan tersebut lah. Okay, so gitulah. Okay, kena hafal lah kan. Yep. So kalau nak cari log 5, tulis log 5 lah. Ganti nombor kat belakang. Log 5? Kalau maksudnya log ke ln? Sorry. Log yang 10 tu kan description dia 10 tu sebagai nombor kat bawah tu kan. Asas dia? Asas dia. Kalau nak tukar asas maknanya tukar nombor dekat function name ni lah kan. Macam ni saya tak faham. Tak, kan kat sini kata log 10.
Kalau nak tukar jadi asas dia tu jadi 5, maknanya tukar nombor 10 ni jadi 5 je lah kan. Dia bukan tetap 10 Oh je tak kan. tak boleh. Okay, dia tak ada lock, saya rasa tak ada lock 5 saya rasa. Okay, kalau awak buat, contohnya kat skrin saya ni, kalau awak buat cout log 5, log 5, katalah berapa? 10. Okay, saya rasa dia tak boleh baca. Okay, dia tak faham log 5 ni. Okay. So kalau awak nak cari log 5, awak kena gunakan max lah. Ingat tak macam mana? Maksudnya log kena, kalau sekejap ya. Saya pun tak ingat sangat sebab lama tak guna. Okay, kalau awak nak cari log 5 A, dia adalah log berapa? 10. Macam tu ke? Saya tak ingat Macam ni ke? Oh sorry. Okay, awak kena convert sendiri. Macam ni kot. Saya tak ingat. Siapa yang tahu boleh betulkan? Macam nak convert asas kepada log. Log 10A dan log 10. Bawah tu log 10.5 kan? Oh log 10.5 Macam ni Oh sorry. Oh terbalik Macam, sekejap ya. Macam ni Betul ke? Okay. Maksudnya macam kira soalan yang tadi tu, kalau awak nak cari log 5, awak kena convert dia macam ni. Okay, kena convertkan sendiri. Sebabnya CMath, library CMath ni dia hanya faham log dan log 10 je. So kalau nak cari log asas 2 ke, log asas 3 ke 4 ke, maksudnya awak kena convertkan seperti ini. Okay? Tapi tak ada susah sangat sebab nanti kalau awak belajar function, awak boleh setting. Boleh ubahlah dia punya setting dia. Okay, jadinya bila awak masukkan, dia secara automatik dia boleh kira untuk awak lah. Okay, tapi untuk function tu saya tak ajar, mungkin nanti Dr. Leong ataupun Dr. Sakinah. Okay, mungkin dia boleh tunjukkan lah. Okay, cara untuk kita automate kita punya penyeraan. Okay, tapi apa yang saya nak kata kat sini adalah bila kita gunakan library CMath, dia hanya boleh faham log 10 dengan ln. Okay, iaitu log 10 ni adalah log 10 lah. Okay, yang kita faham, dan untuk ln kita gunakan log. Okay, mungkin dia timbulkan sedikit kekeliruan. Saya tak pasti macam mana, tapi masa mula saya juga keliru lah. Sebab kat sekolah kita belajar ln adalah ln lah kan. Log tu adalah log 10. Tapi sebenarnya kurang tepat kan. Sebab ln adalah natural logarithm, iaitu log. Okay. Doktor. Yep. Kalau yang power AB tu kan? Contohnya kalau 2 kuasa 2, boleh ke tuliskan 2 darab 2? Boleh. Betul. Okay. Power. Untuk power, okay, betul. Untuk power awak, sekejap saya nak scroll ke bawah. Untuk power, awak boleh gunakan power 2, okay, ataupun awak boleh buat 2 star ataupun asterisk 2. Okay, ini bermaksud 2 kuasa 2. Okay, tapi dalam komputer kita tak boleh nak type lah 2 superscript 2 kan, dia tak faham kan. Okay, dalam C++ kita boleh gunakan 2 darab 2 ataupun pow 2, 2. Okay, tak ada masalah. Kalau contohnya kita nak buat pow 2, 3, maksudnya 2 kuasa 3 kan. So kita boleh buat 2 star 2 star 2 kan. Tapi imagine kalau kita ada 2 kuasa 13 contohnya kan. So kita nak darab banyak kali tu susah lah. Okay, so sampailah 13 kali.
Kan 13 times. Tu jadi susah. Okay. Selain tu, kalau ada soalan boleh terus tanya sambil-sambil saya fikir. Contohnya square root. Okay. Square root. SQRT. Okay, awak katalah awak nak cari square root 4. Okay. Awak boleh type SQRT 4. Okay, saya tunjukkan dekat sini. Okay, kita see out SQRT 4. Okay. Kita dapatlah 2 jawapan dia. Okay. Ataupun kalau kita tak nak guna SQRT, kita boleh guna apa? Square root adalah kuasa setengah. Kan? So, kita boleh gunakan PAW 4 kuasa. Sorry. Kita boleh gunakan PAW 4 1/2. Betul tak? Kan? Sebab 4 kuasa setengah adalah punca kuasa 4 lah kan? Square root of 4 kan? Okay. So, kalau kita run kat sini. Okay, tengok setengah tu. Okay, dia dapat 1. Betul ke salah? Salah kan? Sebab apa? 1 bagi 2 adalah kosong. So, kita kena tambah 1 point kosong pada 1 ataupun point kosong pada 2. Okay, so kalau kita run, saya compile, okay, tak ada error dan output saya dapat sama. Okay, so awak boleh guna mana-mana. Okay, ataupun saya tulis kat sini, sekejap ya. Sama ada awak nak guna mana-mana. So point kosong ni letak kat belakang 2 pun boleh. Ataupun kalau awak tak nak guna point kosong ni, awak boleh guna 0.5. Okay, so kalau kita run, kita akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, so kena hati-hatilah bila awak gunakan PAW. Sebab bila kuasa dia kena ada bahagilah kat sini kan. Okay. Kemudian apa lagi saya fikir maksudnya tu je kot. Okay, boleh tengok contoh kat sini. Okay, kalau awak gunakan awak cari apps maksudnya absolute value of -7, awak akan dapat 7 lah. Okay, sebab apa kat sini -7 adalah integer, so hasilnya adalah integer. So apps kepada -7.362, okay, ni adalah double, so return value akan jadi double. Kemudian PAW 2 power of 5 adalah 32. Kemudian kat sini 2 kuasa 5 sama juga. Tapi sebabkan ini adalah double, ni adalah double, dia akan jadi double. Tapi PAW sekejap saya check. PAW, okay, betul. Okay, kalau sini integer, dia akan dapat, kedua-dua integer, dia akan dapat integer. Tapi di sini adalah double, kita akan dapat nilai double. Okay, walaupun dekat cout, kadang-kadang dia tak tunjukkan pun, 0.0. Okay. Kemudian sama juga kat sini. Tu je kot. Kemudian jadinya bila kita nak gunakan certain math function ni, okay, kena ingat di luar mestilah nama function name, apps, PAW, log10, xp dan sebagainya, dan data kena letak dalam kurungan. Okay, tak boleh macam kadang-kadang mungkin yang pernah belajar programming yang lain mungkin dia gunakan contohnya ESP, gunakan tanda macam ni. Tak boleh. Okay, square bracket tak boleh. Okay, so kena gunakan ESP begini. Okay, mungkin 7. Ataupun mungkin awak, so ni adalah salah, ni adalah betul. Ataupun mungkin awak buat, ataupun siapa-siapa buat ESP, okay, 7 macam ni. Okay, so ni adalah salah. Tapi tak mustahil ada orang buat ni. Sebab contohnya kalau siapa yang pernah belajar LaTeX, okay, cara dia gunakan fungsi matematik adalah dengan menggunakan curly bracket macam ni. Ataupun braces lah.
Okey, jadinya untuk C++ dia adalah salah. Okey, tapi dalam latex dia betul lah. So awak tak tahu pun tak apa. Just nak bagi tahu, maksudnya dekat di luar sana ada benda-benda lain lagi yang kelihatan sebenarnya lebih kurang sama. Tapi kalau digunakan dalam C++ dia salah. Okey, ataupun dipanggil sini braces. Ni awak boleh tengok, okey, contoh kod dia. Okey, sini ada CMath. Kemudian saya buat kita ada satu pemolek ubah, height, jenisnya integer, nilainya 800. Kemudian kita ada satu lagi time, jenisnya double. Kemudian kita nak kira time dengan certain formula. Kemudian kita dapatlah. Okey. Kemudian kita nak see out, okey, just see out seperti biasa sahaja. Okey. So dekat sini nampak time ni kita gunakan square root. Okey, so ni adalah fungsi daripada library CMath. Okey, kemudian kita dah kira, kita boleh simpan macam pemolek ubah yang biasalah. Dan kita bila kita simpan, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Contohnya kita see out dekat sini. Okey, bila kita gunakan certain function, okey, jadi kita tulis dalam kod kita, ini dinamakan function call. Okey, awak akan jumpa banyak kali lagi perkataan function call ni dalam topik fungsi nanti. Okey, kemudian satu lagi yang terakhir sebelum mau buat latihan sikit. Bila awak gunakan function, awak boleh jadikan output kepada certain function itu sebagai input kepada function yang lain. Contohnya kat sini kita ada 3 function. Kita ada abs, kemudian kita ada sin, sin, kemudian kita ada square root. Okey, maksudnya kat sini apa yang kita akan buat adalah kita akan kira dulu absolute value kepada of theta. Kemudian dah dapat outputnya, output tersebut menjadi input kepada fungsi trigonometri sin. Kemudian kita akan kira sin kepada the whole kurungan di sini, kan. Kemudian dah dapat hasilnya, output kepada sin di sini, dia akan jadi input kepada fungsi yang paling luar, iaitu fungsi square root. Okey, yang membezakannya adalah kita punya kurungan di sini. Okey, so maksudnya kat sini the computation proceeds from the inner to the outer pairs of the parenthesis. Parenthesis ni adalah bracket ni. Okay, kemudian it shows that the return value from a function can be included in a larger expression or even used as a argument to another function lah. Itulah, just ulang apa yang saya cakap tadi. Okay, so senang je. Saya minta awak try. Okay, dalam masa, sekejap saya tengok masa berapa minit lagi tinggal. Oh, lama lagi. Okay, saya minta awak try dalam masa 5 minit. Okay, try A dan B. Okay. Macam mana dia awak kena convert, okay, dalam kod C++. Okay, sin A, maksudnya sin kurungan A. Okay, ni senang je. Okay, cuma B ni mungkin tricky sikit. Okay, dalam masa 5 minit. Tapi siapa yang dah siap AB boleh teruskan buat sampai D. Betul. Yang A tu kena clarify ABC dulu kan, baru area. Betul. Awak boleh try gunakan apa-apa nilai. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 sebagai contoh. Okay. Ataupun kalau tak nak bagi nilai pun tak apa. Cuma kita nak tengok kod tu macam mana. Okay.
Doktor, tak nampak soalan.
Okay, dah 5 minit ke? Okay, saya assume dah siap lah kan? Sekejap ya, desktop. Okay, so hopefully boleh nampak. Okay, saya nak tunjukkan. Okay, untuk soalan 14A, mungkin ada yang perasan kan, siapa yang dah download nota sebelum ni, tak ada kan simple task ni kan. So saya baru tambah. Okay, memang saya akan sentiasa update lah nota saya ni. Okay, sebab once sebelum kelas nanti saya akan revise balik kan. So saya rasa macam, oh ada yang salah ke atau ada yang perlu tambah, okay saya akan tambah contohnya. Kat sini C14 statement lah, tak perlu ada S pun tak apa. Okay, so nanti saya akan betulkan. Okay, anyway, untuk 14A, kita ada area sama dengan 2 kali B kali sin A divided by 2. Okay, bila ada soalan macam ni, okay, mungkin dalam kisah ada soalan macam ni ataupun dalam ujian. Okay, awak tak perlu tulis keseluruhan kod. Okay, awak hanya perlu tulis satu baris saja. So, jadi macam ni, area, okay, adalah, ini adalah soalan A. Area adalah C kali B. Okay, so C star ataupun asterisk B, okay, star sin A kan. So A kena ada dalam kurungan, kemudian kurungan di sini, okay, bahagi 2. Okay, so boleh tambahlah semikolon kat sini kalau nak lah. Okay, tapi kalau kod yang lengkap, of course lah kita kena buat contohnya. Tapi sebenarnya ni pun dah cukup dah. Cuma kalau kita nak buat kod yang lengkap, of course lah dia akan jadi, mungkin lah, dia akan jadi double. Okay, A, B, C, area. Kan, kemudian area sama dengan C times B times sin ataupun sin A divided by 2. Macam ni lah. Ataupun lagi lengkap lagi, kita kena tulis lah IO stream apa semua. Tapi selalunya ini saja dah cukup. Sorry, maksud saya, mana saya punya kerja. Okay, ni saja dah cukup. Okay. Kemudian untuk B, ni yep. Yang tu bila tak letak value, bila compile and run tu value dia jadi kosong. Betul Bila tak letak value. Dia kalau nak compile, kalau awak tulis kod penuh, kena tulis lah value kan. Kalau tidak macam mana dia nak kira kan. Okay. So saya boleh tunjukkan. Contohnya, kalau just in case kalau kita nak buat lah. Sekejap. Task. Sebab saya confuse yang nota ni, yang untuk sin cos dengan tan dia kata dalam rad. Kena tukar apa-apa ke radian? Tak perlu. Okay, contohnya kita buat double A, B, C, area. Kemudian area equals to, C times B times sin A divided by 2. Okay, so kita kalau nak run, kita kena tambah nilai lah kat sini kan. So katalah A sama dengan 1. 1 di sini bermaksud 1 radian. Okay. Dan kita run. Kita tambah cout. Area equals to area. Okay, so kita run. Tak ada error. Kita dapat nilai kat sini lah. Okay, 2.52 lah unit squared. Kita pun tak tahu unit dia apa kan. So ini hanya untuk kita cuba. Cuma kena realise yang A dekat sini mestilah dalam, A dekat sini adalah dalam unit radian. Okay, 1 radian. Okay, so kalau nak tahu degree ataupun darjah, kena convert lah. Okay, daripada radian kepada darjah. Itulah contoh lah. Okay, kemudian yang kedua, P equals to square root of absolute value of n minus n. Okay, so kita ada P
sama dengan SQRT kurungan ABS kurungan, ingat semua function bila kita ada data ataupun dia punya argument dia ataupun parameter dia ataupun input, semuanya kena letak dalam kurungan. Macam ni lah. Okey. Saya rasa betul dah. Okey. So, saya lupa dah cakap, saya dah tersebut tadi kan. Okey. Input. Kita panggil dia sebagai input. Ataupun selalu juga kita tengok dia gunakan perkataan argument ataupun kadang-kadang digunakan sebagai parameter. Okey, semuanya adalah equivalent lah untuk case yang ni, untuk function. Okey. Kemudian nak tanya kalau yang soalan B kan, dia kalau nak tulis yang code kan dia nak tulis square root, lepas tu ABS, lepas tu bracket M tolak N kan. Kalau kita run, dia akan keluar, memang akan keluar yang SQRT bracket ABS bracket M tolak N ke? Betul. Dia akan terus kira untuk kita. Okay. So, saya ada macam try buat yang enter a value for M sama dengan lepas tu ada letak Cin, lepas tu N pun ada letak Cin, lepas tu P sama dengan, lepas tu dia keluar value P tu besar sangat. Dia macam bukan square root dah jawapan dia. Ya ke? Kita try kejap. Okay, alang-alang ni kan. Kita try masa lagi around 5 minit. 10 minit actually. Okay, so saya just simpan dia sebagai nama baru lah. Nanti saya akan postkan kod ni. So kita buat katalah MN. Okay, saya gunakan integer. M, N. Kemudian kat sini, satu lagi. P. So P adalah what is it? ABS. SQRT, ABS, M tolak N. Okay, rather than awak guna Cin, awak boleh terus gunakan integer. Contohnya awak gunakan 5. Maksud saya awak terus masukkan dekat sini, awak terus buat assignment statement. So ni adalah 1. So kita dapat sini 4. Ataupun kita buat 1, 5 pun tak apa. So di sini M tolak N adalah negatif 4. So ABS negatif 4 adalah 4. Square root kepada 4 adalah 2. Okay. So kita akan see out. P equals to P. Okay, dapat 2 lah. As apa yang kita jangka lah. Okay. So sepatutnya tak ada masalah juga. Kalau awak nak gunakan Cin kena keluar M and then N. Okay. So ni kita belajar minggu lepas kan, kita gunakan Cin. Okay. So saya run. Okay, saya masukkan 1. Kemudian saya masukkan 5. So 1 adalah nilai M, 5 adalah nilai N. So saya dapat P sama dengan 2. Okay, so tak ada masalah. Okay, yang tanya soalan tadi, saya tolong emailkan awak punya kod awak. Nanti saya check. Okay. So, Doktor. Yep. Thank you, Doktor. Run tu dekat mana? Apa? Run. Run? Okay, run dekat sini. Build. Kemudian dah build, awak akan run. Dia sebab saya punya dia keluar macam save dulu. Awak kena save dulu nama tu. Okay. Kena save dulu nama tu. Okay. Itu sebab saya save tadi kan. Saya save sebagai .cpp. Okay. Ataupun, sambungan yang tadi. Okay.
Selain awak jawab macam ni, kadang-kadang awak ada fungsi yang panjang. Jadinya awak boleh pecahkan dia step by step. Contohnya macam ni, untuk B, awak boleh buat saya gunakan OR kat sini. Okay, awak boleh buat Q equals to ABS M minus N. Kemudian P, okay, apa yang kita nak sebenarnya P adalah SQRT P. Okay, maksudnya awak buat step by step lah. Kan? Bukan P dalam ni adalah, supposedly dia adalah bukan P tapi Q. Okay, so kita pecah-pecahkan lah. Okay, ataupun kalau awak nak ringkaskan lagi kan, ini saya pun tak tahulah kenapa nak ringkas sangat kan. Awak boleh buat contohnya awak nak buat apa, PQR. Okay, awak R sama dengan M tolak N. Okay, Q adalah ABS R. Dan P adalah SQRT Q. Pun tak ada masalah, betul je. Tapi syarat dia awak kena declare nantilah. Bila awak buat kod, awak kena declare. Contohnya awak gunakan int M, N, R, P, Q. Declaration kena ada. Okay, sebab bila awak nak guna, dia kena tahulah, oh ni adalah variable, jenisnya adalah integer. Okay, so mana-mana pun boleh. Kemudian ni, okay, ni adalah summation untuk janjang kan. Saya pun tak ingat sangat. Okay, mungkin kita boleh tengok D. Okay, sekejap je, sikit lagi. D sama dengan sin x kuasa 2, sin x squared minus cos x squared. So kita ada B equals to, so mana ni? Sin x kuasa 2. So kita buat sin x, okay, kuasa 2. So kita boleh buat macam ni. Ni yang paling straightforward lah. Kan kalau tak belajar POW lagi boleh guna macam tu. So kat sini adalah cos x darab cos x. Okay. Ataupun kita boleh gunakan POW. B adalah POW sin x kuasa 2 tolak POW cos x kuasa 2. Okay? Ya kot, saya rasa betul dah. Betul kot. Okay? So, boleh tengok dekat, saya rasa dekat latihan. Ada kot saya rasa. Okay, saya dah letak. Okay, ataupun awak boleh cari je mana-mana. Sekejap saya tengok. Saya rasa ada kot kat sini. Dalam buku pun ada, awak boleh tengok. Yang buku, maksud saya buku yang saya cadangkan dalam Proforma. Sekejap. Okay. Sebenarnya saya ambil daripada sini lah. Okay, tapi awak boleh try pelbagai soalan dalam latihan ni lah. Okay, latihan ni tak perlu hantar, awak cuba je. Okay, then kalau nak check, awak cuba kira manually guna calculator. Tengok sama tak jawapan dia. Okay, so untuk hari ni tamat, cukuplah untuk hari ni kan. So yang kita akan sambung next class. Cuma saya nak tanya, sebab sebenarnya saya ada kursus sebenarnya kan, tiba-tiba, okay, saya baru tahu. Jadinya esok petang, sepatutnya kelas kita 2 sampai 4 kan. So 2 sampai 4 tu saya ada kursus. Jadi boleh tak kalau kita tukar pagi ke, kalau free? Boleh ke? Kalau ada yang tak free, tolong bagi tahu, boleh tak? Saya boleh je. Boleh. Saya Boleh. 10 je free. Doktor ada kelas pukul 10. 10 sampai berapa ada kelas? 12. 10 sampai 12. Saya ada kelas pukul 9. 11 sampai 12 ada. Sampai 12. Okey, kalau 12 sampai 2 boleh tak? Doktor tak boleh. Ada kelas.
Saya ada 12 kelas sampai 12 2. sampai 1. Saya Oh, ada ya ke. kelas. Saya tengok esok hari Rabu. Hari Khamis boleh ke? Boleh. Saya check. Boleh. Hari Khamis pukul berapa? Awak tak boleh pukul berapa? 8 sampai 12. 8 sampai 12 tak boleh. 9 sampai sampai 11 tak 1 boleh. tak boleh. Sebab saya hari 9, Khamis pun ada kursus juga. Aduh. So hari Jumaat boleh ke? Weekend tak payahlah. Jumaat boleh. Jumaat Jumaat pagi. ni tak Jumaat boleh, petang. ada ujian. Ada Jumaat pagi ujian. ada kelas. Ada ujian. Petang. Petang boleh petang. Jumaat pagi atau petang. Kelas. Itulah kelas 170 orang kan. Malam lah. Jumaat Malam petang doktor. Sebab hari malam ada tutorial. Sampai Khamis malam ada tutorial. Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu okey kot, tapi saya tak tahu lah. Malam ni ada tutorial. Ada tutorial. Pukul 2 Doktor. Jumaat pukul 2. Rabiah tu ada Rabiah. Esok tak ada tutorial landasan kan? Doktor, nak email address doktor boleh? Email address saya Muhammad Almi. Sekejap ya. Saya type dekat chat box. Terima kasih doktor. Anis Fasiha, kita sebab saya ada kursus sebenarnya. Esok, lusa, minggu depan. Saya baru tahu 2 hari lepas. Okay. Sebab kita tinggal Doktor, esok pagi 8 sampai 10 tak boleh juga. Saya Pagi Jumaat ada kelas. Jumaat saya okey je. Maksudnya yang saya okey Selasa before 2, Rabu hari ni lah Selasa. Rabu before 2, Khamis before 2, Jumaat all day. Saya free. Okay? Jumaat before 2 boleh tak ada. Rabu. Jumaat 4-6 boleh ke? Jumaat 4-6 ada kelas. Jumaat ada kelas. Itulah sebab kelas besar kan. Saya dah agak dah. Selalunya memang macam ni lah. Okay. Tak ada pun macam ni. Saya tak tahulah. Saya buat rakaman video dan saya post boleh ke? Boleh. Okay, saya buat okay, betul tu. Okay, macam dah sini cakap lah. Okay, saya buat rakaman video. Saya akan post lah. Saya akan cuba buat rakaman. Saya akan cuba dalam masa 2-3 hari lah. Okay. Boleh. Okay. Okay, nanti. Okay, tapi saya mesti kena tanya juga untuk next week. Boleh ke saya nak, sebab next week pun saya ada kursus juga. Tak apalah, saya buat rakaman video dulu, nanti saya akan maklumkan dekat UKM Folio lah macam mana. Okay. Okay. Rasa okay kot. Terima kasih. Jumpa lagi next time. Thank you doktor. Terima kasih Sama. doktor. Terima kasih 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 doktor.